Bagaimana cara sebenarnya dalam bersabar pada masa kini yang mana banyak berlaku perkara-perkara yang mencabar kedaulatan atau kemurnian Islam seperti menghina Islam, Nabi dan Allah. Adakah bersabar itu dengan berdiam diri atau luahkan perasaan dalam media sosial menuntut agar kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat? Barakallahu fiik. Soalan yang menarik. Saya kira perkara ini boleh dilihat daripada dua sudut. Tidak dinafikan bahawa penghinaan atau disebut tadi perkara-perkara yang mencabar kedaulatan dan kemurnian Islam, menghina Islam, Nabi dan Allah, tidak dinafikan bahawa penghinaan ke atas agama itu musibah. Itu satu musibah yang menuntut daripada satu sudut kesabaran, kerana dia musibah. Kita kena menahan diri kita. Dalam soalan tadi saya merasakan ada kekeliruan dalam perkara ini. Tinggal lagi apa yang dimaksudkan dengan sabar apabila melihat agama dihina. Bukan sabar di sini dengan kita berdiam diri, bukan itu maksud dia. Sabar di sini ialah dengan kita tidak bertindak dengan cara yang tidak sewajarnya. Seperti Allah sebut dalam Quran, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm." Dan janganlah kamu mencela mereka yang menyembah selain Allah sehingga menyebabkan mereka mencela Allah. Mencela sembahan-sembahan selain Allah wajar, patut, sebab dia adalah perkara yang paling tak wajar di dunia, sembahan-sembahan selain Allah. Tetapi sekalipun demikian, Allah melarang kita mencela sembahan-sembahan selain Allah itu di hadapan mereka yang menyembahnya. Kenapa? Kerana reaksinya mereka akan cela Allah, sedangkan Allah tidak layak untuk dicela. Maka di sini kita kata sabar. Jangan bertindak di luar batasan. Antaranya ialah dengan mencela mereka yang mencela Allah. Kita mencela mereka, reaksi balasnya mereka akan mencela Allah lagi. Mereka akan menghina agama lagi. Kita sabar. Jangan bertindak di luar batasan. Baik, itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, apabila melihat agama Islam dihina, diperlecehkan, bukan dengan berdiam diri. Ini menyalahi amar ma'ruf, perintah amar ma'ruf nahi munkar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dimencegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tak mampu dengan tangan, maka dengan lidah. Kalau tak mampu tegur dengan lisan, maka paling tidak dibenci dalam hati. Sedangkan penghinaan ke atas agama itu adalah sebesar-besar kemungkaran. Maka wajib kita bertindak. Kalau kita ada kuasa, maka kita cegah dengan tangan mereka yang mencela agama. Seperti yang baru-baru ini kita lihat, alhamdulillah pihak berkuasa bertindak dengan cekap dan pantas ke atas crack house, kelab gelak ketawa lah, yang mana isinya semua menghina agama je. Tapi alhamdulillah, ini kelebihan tinggal di negara Islam, tuan-tuan. Kalau di negara barat, ini dianggap kebebasan suara. Memang iman kita akan lagi diuji lah. Tapi alhamdulillah pihak berkuasa, polis, ya, majlis perbandaran bertindak, dan baru-baru ini diputuskan bahawa kelab gelak ketawa tu ditutup selama-lamanya dan pemiliknya disenarai hitamkan daripada membuka apa perniagaan di Kuala Lumpur lah. Jadi kita berterima kasih, alhamdulillah. Ini bagi pihak berkuasa bertindak sedemikian kerana dia ada kuasa tangan, dia boleh tutup. Kalau bagi yang tak ada kuasa, paling tidak dengan lidah, lisan. Dan saya ingat zaman sekarang kita ni dengan media sosial, dengan masing-masing ada telefon, saya kira kita tak ada alasan untuk tegur, bertindak, berkata yang benar, mencegah yang mungkar dengan menulis. Kalau bukan dengan lisan, kita boleh menulis, berkata sesuatu, menegur di media sosial. Semua mampu buat. Saya bantah, saya tak setuju, kata, ringkas. Kalau boleh bercakap, kalau ada ilmu, bagi lebih sikit. Paling tidak, kata, nyatakan. Jangan berdiam. Jangan berdiam. Kerana kalau kita tak cegah dengan tangan, kalau kita berdiam, maka itu tanda apa? Kita kena pastikan hati kita benci lah. Tapi kalau benci dengan hati sekalipun, Nabi kata itu adalah selemah-lemah iman. Jadi adakah bersabar itu dengan berdiam diri saja? Tidak. Bersabar, jangan bertindak di luar batasan, dengan di luar undang-undang. Itu sabar. Tapi tegur, nasihat, berkata yang benar, menolak yang mungkar itu, menuntut agar kerajaan. Baik, di sini saya ingat kita kena ambil perhatian. Mengapa kalau ada apa-apa yang berlaku, kita cepat nak mengalihkan tanggungjawab itu kepada kerajaan. Kita tuntut kerajaan buat macam ni, buat macam tu, seolah-olah kita sendiri tak ada tanggungjawab. Adakah begitu? Jawapannya tidak. Bahkan masing-masing daripada kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab itu bukan semua dipikul oleh kerajaan semata-mata. Ya, benar, kerajaan itu ada tanggungjawab. Tetapi kita tidak akan dipertanggungjawabkan atas tanggungjawab kerajaan. Betul atau tidak? Kita bertanggungjawab atas tindak tanduk kita. Dalam hubungan kita dengan pemerintah, ada garisan-garisan yang perlu dipatuhi. Antaranya tidak menegur pemerintah secara terbuka. Kerana ini akan menggugat kredibiliti dia. Ini kita mempersoalkan tanggungjawab kita. Jadi kalau nak tegur pemerintah ni ada cara dia. Perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan di hadapan khalayak. Kalau kita
kita mampu. Kesudahan dia, bagi saya, serahkan urusan pemerintah itu kepada pemerintah. Itu tanggungjawab dia. Allah akan persoalkan dia. Dan lebih baik kita fokus dengan tanggungjawab kita. Ini yang kita sebutkan di awal tadi. Bagi saya, setiap kita sudah mampu bersuara. Dengan adanya media-media sosial, Facebook dan segala macam lah, kita semua diberi medium yang saya ingat 20-30 tahun yang lepas tak ada. Dulu kalau orang nak bersuara tak boleh bersuara. Sekarang semua ada handphone, semua boleh bersuara. Dengan erti kata menulis. Jadi sejauh mana kita melaksanakan tanggungjawab kita. Saya ingat itu poin yang lebih penting yang patut kita ambil kira berbanding dengan soal kita nak menuntut kerajaan buat ni, kerajaan buat tu. Kalau kita berada di posisi kita boleh bagi nasihat, bagi tunjuk ajak, maka itu tanggungjawab kita. Tapi bagi masyarakat kebanyakan, barangkali kita tak ada kedudukan itu. Maka di sini kita mainkan peranan kita masing-masing.